Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ukhuwah kepada Al-Fadhil Ustaz dan semua jemaah pencinta ilmu yang diberi hidayah dan menjadi pilihan Allah untuk duduk dalam majlis ilmu Gema Nur Iman pada malam ini. Syukur Alhamdulillah kita masih lagi menjadi pilihan Allah. Moga ianya menjadi majlis ilmu yang barakah, dilimpahi pahala dan menjadi amal ibadah yang diridai dan dirahmati Allah. InsyaAllah. Amin. Alhamdulillah. Kuliah maghrib kita ini dari saluran Google Meet Gema Nur Iman yang ditadbir urus oleh seluruh ahli jawatankuasa Gema Nur Iman akan dipimpin oleh yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Haji Abdullah bin Tuda dengan pengajian kita hari ini, pengajian berkitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bagi menambahkan keberkatan majlis, mohon ihsan Ustaz untuk memimpin Ummul Quran Al-Fatihah dan pahalanya kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, para anbiya, para solihin, alim ulama, guru-guru kita, ibu bapa kita, keluarga kita dan tidak lupa juga kepada para pejuang Palestin dan semua muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Amin. Untuk meneruskan majlis, saya dengan penuh ta'zim menyerahkan majlis ini kepada Fadil Ustaz dan dengan segala hormatnya dipersilakan Ustaz. Amin ya Allah, insyaAllah. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyuthhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Pertama-tama kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala yang mengurniakan kepada kita iman dan amal, mengurniakan kepada kita kesihatan tubuh badan. Salam selawat salam kebesaran ke atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kaum keluarganya, para sahabat dan juga pada kaum muslimin dan muslimat, khususnya kepada kedua ibu bapa kita. InsyaAllah, sebelum saya memulakan majlis ilmu kita, suka saya nak menyampaikan satu pengetahuan yang khusus berhubung tentang kerap kali kita memulakan sesuatu majlis dengan Al-Fatihah. Kemudian kita memohon kepada Allah SWT agar pahalanya, sekiranya ada pahala Fatihah yang kita baca, kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah SAW, para sahabat dan juga seterusnya lah kepada apa yang
seperti mana pengurusi katakan tadi. Tetapi di dalam kita mengaji, sesuatu pengajian, tadi itu umum dalam sesuatu pengajian. Dalam sesuatu pengajian, dia itu kenapa dan mengapa kita tu membaca Al-Fatihah. Jadi pendek kata, kita nak menghadiahkan pahala Al-Fatihah tersebut kepada wasilah kita belajar. Jadi fahami baik. Jadi apakah wasilah kita belajar? Yang pertama, kepada guru yang mengajar. Yang keduanya, iaitu kepada alim ulama, kepada guru yang mengajar kita, guru tersebut. Jadi sampailah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perjalanan tu daripada guru kita sampailah kepada para tabi'at dan sampailah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dikatakan kita belajar tu ada wasilah kita bagi terus. Jadi caranya itulah. Allahumma ya Allah ya Tuhanku, Engkau yang menghasilkan maksud dan hajatku. Membaca Al-Fatihah ini. Sekiranya ada pahala Fatihah yang kubacakan ini, hadiahkanlah kepada guruku dan juga kepada orang-orang ataupun wasilah guruku sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada hakikatnya kita belajar tu ada berwasilah terus. Macam tu. Ya, baik. Jadi apakah tadi salah? Tidak. Cuma itu umum. Baik. Cuma itu katakan kalau dikatakan kita perseorangan sebelum kita tidur contohnya. Jadi kalau kita nak menghadiahkan Fatihah kepada kedua ibu bapa kita, sama ada dia hidup ke ataupun dia dah mati ke. Jadi macam tu. Allahumma ya Allah ya Tuhanku, sekiranya ada pahala Fatihah yang kubacakan ini. Jadi itu perkataan adab dengan Allah Subhanahu Taala. Bukan dikatakan apabila aku baca, aku dapat pahala. Tak, itu kerja Allah SWT. Aku boleh baca pun sebab hidayah Allah. Kalau dia nak bagi pahala, bagi. Macam kita beramal. Bukan makna tu apabila aku beramal, dapat pahala. Pahala yang disebutnya tu supaya kita beramal, berbuat amal. Tapi dapat amal itu adalah takdir dia. Itu pasalnya Allahumma ya Allah ya Tuhanku, sekiranya ada pahala Fatihah yang kubacakan ini, hadiahkanlah pahala tersebut kepada ibuku dan ayahku, kepada bapa mentua dan juga kepada ibu mertuaku. Baru dia betul kata orang terus sampai. Macam tu, insya-Allah. Baik, kita sambung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada muka surat 308. Soal. Apa yang kita dapat daripada pelajaran yang kita pelajari hingga kepada saat ini? Soal. Apakah kita duduk dalam majlis ilmu ini, kita sudah terasa di dalam takdir Allah? Adakah dapat rasa perkara tersebut? Kalau ada dapat rasa, maknanya segala pengetahuan yang kita belajar sebelum ini adalah memberi bekas, kesan kepada hati kita. Tapi kalau tak ada rasa, maknanya hati itu kosong sahaja. Kalau begitulah keadaannya, saya nak kemukakan beberapa pertanyaan
beberapa pertanyaan. Dan pertanyaan tersebut, saya tanya, saya jawab. Saya nak tanya pada perempuan semua, payah juga. Tak? Inilah, saya tanya, saya jawab. Soal. Tapi hakikatnya sekarang ni, soalan saya tadi, adakah kita duduk dalam majlis ilmu ini sudah terasa bahawa aku ditakdirkan Allah duduk? Dah terasa ke belum? Diharapkan dapat terasa perkara tersebut. Jadi baru saya nak sampaikan, nak memahami tentang rasa tersebut. Baik. Soal pertama, di mana terbit iman? Di mana terbitnya iman? Terbitnya iman. Dia bukan terbit daripada Al-Quran, daripada hadis, daripada kata guru-guru, kata-kata itu. Bukan. Di mana terbitnya iman? Jawab. Terbitnya iman di hati. Di hati. Bukan pada Al-Quran tu, bukan pada hadis tu, bukan itu. Maknanya kata yang kita belajar dulu-dulu tu, dia memberi kesan pada hati tu. Jadi persoalannya, di mana terbitnya iman? Terbitnya iman di hati. Kedua, kenapa dia terbit di hati? Soal, kenapa dia terbit di hati? Jawab, sebab segala pengetahuan itu dia maujud di hati. Segala yang aku pelajari itu, dia maujud pada hati. Dia ada pada hati. Dia ada pada hati. Soal, adakah pengetahuan yang maujud di hati boleh diperpegangi? Bolehkah kita berpegangi? Jawab, semua pengetahuan yang maujud di hati ialah kurnia Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itulah pegangan atau keyakinan hati. Disebut, saya ulang balik. Soal, adakah pengetahuan yang maujud di hati boleh diperpegangi? Jawab, semua pengetahuan yang maujud di hati ialah kurnia Allah, rahmat Allah. Maka itulah pegangan atau keyakinan hati. Pengetahuan. Soal, apakah bukti kamu berpegang pengetahuan tersebut? Apa buktinya kamu berpegang pada pengetahuan tersebut? Jawab, aku zahirkan pada lidah aku. Ya, sekarang ni, aku zahirkan keyakinan aku. Zahirkan keyakinan aku. Yang ada dalam hati itu aku zahirkan. Bahawa semua yang berlaku ialah takdir Allah. Semua yang berlaku adalah takdir Allah. Sebab yang maujud pada hati kita tu, apa yang maujud tadi? Yang ada pada hati kita, pengetahuan hati itu adalah tentang takdir Allah. Maka itu yang aku cakap. Itu yang aku zahirkan. Jadi kalau dalam cerita yang terdahulu saya katakan, itu pada ilmu yakin. Pengetahuan yang sebenar. Jadi, kemudian barulah aku zahirkan pada lidah. Apa yang aku percaya pada hati tadi, pengetahuan tersebut. Pada hati. Kemudian, soal. Selain dari pengakuan lidah, kamu berikrar. Selain pengakuan lidah kamu berikrar, apa jua yang berlaku takdir Allah, apa bukti pengakuan kamu? Apa bukti pengakuan kamu? Bukti dia. Kalau dikatakan itu sampai. Sampai ni apa? Aku sampai di surau. Aku sampai di surau, di masjid. Solat berjemaah. Siapa yang mengatakan sampai? Siapa yang mengatakan sampai? Kalau zahirnya, tentu orang sebelah mengatakan kita tu sampai di surau, di masjid. Kalau pada hakikatnya, siapa mengatakan sampai? Sebetul-betulnya, kitalah yang mengatakan sampai.
Tu pasal kita nak kenal siapa kita, siapa aku tu. Ya, tu dia kata. Jadi dia kata jawab, aku saksi wujud aku. Aku saksi wujud aku. Aku saksi aku sampai. Ialah takdir Allah. Takdir Allah. Jadi, kesimpulannya, itulah yang dikatakan ilmu yakin, iaitu pengetahuan yang sebenar. Pengetahuan yang sebenar. Pengetahuan yang sebenar ni apa? Pengetahuan yang terbayang dalam hati kita tentang qada dan qadar Allah. Yang dikatakan takdir Allah. Yang dikatakan nasib Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana itulah diri aku. Terbayang. Kemudian dikatakan ain yakin. Ain yakin. Penglihatan yang sebenar. Aku menyaksi akan perbuatan aku. Tentang wujudnya aku. Wujudnya aku dan hidup dan penghidupan aku. Merupakan takdir Allah. Itu kepercayaan keyakinan aku. Maknanya, tasdik hati, ikrar dengan lidah. Baru dilakukan dengan pengetahuan, dengan perbuatan. Jadi apa dia kata? Hakul yakin yang sebenar-benarnya. Yang sebenar-benarnya. Ya, yang sebenar-benar. Wujud aku itulah wujudnya ilmu. Yakin. Ain yakin. Dan juga hakul yakin. Benar lagi yakin. Tak ada siapa yang mentakdirkan. Melainkan Allah SWT mentakdirkan aku. Faham tak faham? Kena faham. Saya tak ulang lagi. Tapi bolehlah masuk sikit. Sebab ini kesimpulannya. Baik. Kita sambung. Tapi itulah tujuannya kita tu untuk meneruskan pengajian kita di dalam takdir Allah. Kalau ditakdirkan Allah, makna kata kita ni itu zahirnya. Tapi kalau kita di dalam takdir Allah, di dalam pengetahuan Allah. Itu kata dalam qada Allah, di dalam pengetahuan Allah. Kalau pengetahuan ni dikatakan inilah kesan daripada pengetahuan Allah. Aku ni lah kesan pengetahuan Allah. Jelas terang. Jelas terang pengetahuan Allah. Tak ada satu pun di luar daripada pengetahuan Allah. Melainkan di dalam pengetahuan Allah. Faham tu? Itulah akidah. Iktiqad. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala secara mutlak berhak memerintah. Kenapa dia kata Allah Ta'ala secara mutlak berhak memerintah? Tidak ada Tuhan yang menjadikan dia. Tidak ada Tuhan yang menjadikan dia. Dia berdiri dengan sendirinya. Maka dia berhak untuk memerintah secara mutlak. Ikut suka dia lah. Itu bahasa dia. Jadi makna dia berdiri dengan sendiri. Itu dikatakan tadi, Allah SWT secara mutlak berhak memerintah. Tak ada Tuhan lain. Itu kata berdiri dengan sendirinya. Dan mengawasi seluruh kerajaan di dalam alam ini. Lah, dia menjadikannya alam tu. Jadi dialah yang nak mengawasi alam tersebut. Dan berhak pula mengurniakan kerajaan. Berhak pula dia pula yang mengurniakan kerajaan. Itu kurnia Allah tu. Satu kerajaan yang sudah ditetapkan daripada azali. Sebulan akan menjadi raja. Itu sudah ditetapkan pada azali. Lagi satu pula dikatakan menjadi raja yang merupakan satu kurnia. Kurnia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu rahmat. Rahmat Allah. Katakan contoh, isteri Sultan Perak, dia orang awam. Orang awam. Ya, jadi kemudian berkahwin dengan Sultan Azlan Shah. Jadi makna kata, kita tengok. Itu maknanya rahmat Allah. Kita pun tak tahu.
Tak tahu. Bukan nak diusahakan. Tidak. Itu mah takdir Allah. Anak-anak kita, cucu-cucu kita, mana kita tahu? Atau kekuasaan memerintah. Kekuasaan memerintah. Mutlak. Kepada siapa saja yang dikehendakinya. Jadi apa maksud dikehendakinya? Kita ni bekas daripada kehendak Allah. Kalau kata tentang ilmu tauhid kita mengaji nanti, katakan daripada iradah Allah. Iradah Allah. Mana kata sifat berkuasa Allah. Kemudian dia berkehendak. Itu maknanya keadaan dia berkuasa. Dia berkehendak. Itu maknanya kesan daripada sifat iradah. Ini kesan sifat iradah. Kesan daripada sifat kudrah. Kesan daripada sifat ilmu. Jadilah kita kun fayakun. Jadi tersendiri kita tu sudah tertolak. Wujud kita. Habis, siapa yang wujud sebenarnya? Dia tu lah. Itu yang percaya dalam hati tu. Dan berhak juga mengambil balik kerajaan. Berhak pula dia mengambil balik kerajaan. Berhak. Ialah milik dia, kepunyaan dia. Aku suka bagi, aku suka tarik. Tak ada satu pun yang boleh menghalang. Atau kekuasaan memerintah daripada siapa saja yang dikehendakinya. Dia semua. Itu pada hakikatnya tak boleh tidak. Kita memandang, kita menyaksi. Kenapa kita memandang, kita menyaksi? Orang yang ada pengetahuan. Orang yang kenal, orang yang tahu. Dia nampak pada lahiriahnya. Apa yang berlaku. Semuanya dalam takdir Allah. Jadi, apa yang hidup dalam hati dia sekarang, dia ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah, ingatlah takdir Allah. Itulah orang beriman. Ingat kepada Allah, ingatlah dia takdir Allah. Sehinggakan aku dapat ingat Allah pun, Allah Ta'ala yang mengingatkan aku untuk ingat kepada dia. Itulah takdir Allah. Itulah orang-orang yang beruntung. Orang yang beruntung. Keenam, Allah Ta'ala berhak memberi kemuliaan. Allah Ta'ala berhak memberi kemuliaan dan kehinaan. Dan juga kehinaan. Kemuliaan dan juga kehinaan. Dia kata, Allah Ta'ala berhak memberi kemuliaan dan kehinaan. Apa makna dia? Selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, adalah yang saya katakan tadi, kita ni hina. Itu sebabnya apabila kita dimuliakan orang, sebenarnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberitahu kepada kita tu, ingat kepada aku, kemuliaan kau itu adalah kemuliaan aku. Assalamualaikum Ustaz. Contohlah. Contoh. Assalamualaikum Ustaz. Jadi, banyak kata orang tu memuliakan kita. Memuliakan kita. Itu sebabnya tauhid tu nak memulangkannya kepada Allah. Aku tetap juga hina. Aku menjadi mulia itu sebab Allah Ta'ala takdirkan. Itu takdir. Itu sebabnya nampak kita ni dimuliakan orang, nampaklah kemuliaan Allah. Aku tetap juga hina. Dibaginya kita kehinaan. Hina. Jadi, kalau dibagi kepada kita kehinaan, itulah kita tu ada bermunajat, memohon. Juga memberi kemaafan. Sedar diri tu. Kalaulah kita ni ada kelemahan, tentu kita bergantung kepada dia. Orang yang tak bergantung kepada dia ni, orang yang tak sedar diri.
Orang yang tak sedar diri itu orang yang tak bergantung kepada Allah SWT. Dia ada dua. Satu orang yang dia sendiri, lahiriahnya dia bergantung kepada Allah. Lahiriah dia bergantung kepada Allah. Tapi hakikatnya dia bergantung pada diri dia. Dia bergantung kepada diri dia. Ini katakan orang-orang dikatakan orang nak cakap hukumnya berat. Itulah. Maknanya dia itu dikatakan bersandarkan kepada kekuatan dia. Dia berjubah juga, dia berserban juga, dia berselendang juga. Tapi dia berjubah, berserban dan juga berselendang. Kalau tanpa tauhid, itulah dia. Aku orang alim tahu, aku ustaz. Nampak? Tak? Sedangkan dia tu adalah orang yang hina. Orang yang hina. Jadi saya ambil contohlah. Kepada siapa juga. Barulah makna kita tu akan tunduk. Tunduk kepada apa? Tunduk kepada diri kita tu. Nampak dimuliakan. Tapi aku tunduk pada kemuliaan tersebut. Hakikat kemuliaan tersebut adalah hakikat Allah Ta'ala yang memuliakan. Aku tunduk pada diriku sendiri. Itu orang tawaduk. Atau kemudaratan kepada sesiapa sahaja yang dikehendakinya. Tahulah kita ni dah. Mengikut qada dan kadar yang telah ditentukan dan ditetapkannya. Habis. Kembali kepada dia. Aku pemerintah mutlak. Allah Ta'ala saja yang berkuasa. Maknanya tak ada lain yang berkuasa. Dia saja yang berkuasa. Berkuasa ni apa? Fa'il, perbuatan. Perbuatan. Sifat kudrah tu punya perbuatan. Sifat tu yang punya perbuatan. Maknanya kesan perbuatan berkuasa tersebut. Secara mutlak. Kita dapat bertemu dalam majlis ilmu ni. Kita dapat bertemu. Atas hidayah siapa? Hidayah Allah. Petunjuk Allah. Atas izin Allah. Jadi nampak hakikatnya tu. Memang datang daripada Allah. Bukan datang daripada aku. Bukan datang daripada Gema Nur Iman. Tapi datang daripada Allah. Itu yang nak yang kita nak dapat pengajaran tentang akidah ni. Allah Ta'ala saja yang berkuasa secara mutlak mengatur sesuatu perkara mengikut pilihannya. Ini semua tulis dalam Al-Quran. Mengikut pilihannya. Pilihan siapa? Pilihan Allah SWT. Berapa orang dapat duduk pada malam? 65 orang dah. Itu pilihan Allah SWT. Tak ada siapa yang memilih, melainkan Allah Ta'ala yang pilih. Jadi aku nampak gambar ni ada 10 orang lebih kurang. Aku nampak ini pilihan Allah SWT. Itu katakan akidah, kepercayaan, keyakinan kita. Dah tak wujud kita. Dia saja. Allah. Yang tertakluk di bawah qada dan kadarnya. Tertakluk. Di bawah qada dan kadarnya. Tertakluk di atas perbuatan. Qada dan kadar Allah. Ketetapan dan ketentuan Allah. Ketetapan dan ketentuan Allah. Maksud apa? Di dalam pengetahuan Allah. Ini dah. Itu yang saya cakap tadi. Saya nak datangkan rasa takdir Allah tu dulu. Kita duduk. Bagulah mak dia kata, apa pengajaran yang selama ini akan dah tersimpan dalam hati tu. Rasa hati. Sebab kita mengaji akidah. Rasa hati. Di mana manusia tidak berhak membuat pilihan. Kan jelas terang. Habis Ustaz yang sekarang saya buat pilihan ni, saya buat pilihan petang ni, malam ni saya nak duduk di dalam majlis Gema Nur Iman. Itu pilihan. Hakikatnya Allah Ta'ala yang menghendakinya. Lahiriahnya nampak aku yang berkehendak.
Tetapi hakikat kehendak adalah daripada Allah. Dan menolak qada dan qadar serta pilihan Allah. Apa dia kata? Di mana manusia tidak berhak membuat pilihan dan menolak qada dan qadar serta pilihan Allah. Sebab qada dan qadar ni ialah sifat Allah yang maujud, yang ada. Kemudian barulah perbuatan tersebut barulah jadi. Jadi kita inilah dikatakan jadi di dalam qada dan qadar Allah. Tengoklah tubuh badan kita. Katakan saya Abdullah, nampak tubuh badan. Kemudian Allah Ta'ala kurnia kepada saya. Isteri seorang, cucu dah 14. Kerjanya ini dan ini. Itu kurnia daripada Allah SWT. Dah ada kurnia Allah Ta'ala, dah nampak sifat-sifat, kesan daripada sifat-sifat tersebut. Apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada saya. Jadi maknanya kata, itu kesan daripada kurniaan tersebut. Itulah sama ada saya kata kalau sifat pemurahkah? Atau dikatakan itu sifat muliakah, sifat itukah, semuanya itu ditakdir Allah. Habis. Jadi, tidak ada berhak sedikit pun yang kita tu nak berpegang. Aku dah banyak buat sedekah. Aku dah banyak buat sedekah. Jadi, sebab itu tuntutan agama supaya bersedekah. InsyaAllah, aku selamat daripada azab kubur. Contohnya, itu kata kita. Kata Allah SWT, kamu boleh bersedekah sebab aku takdirkan kau boleh bersedekah. Tapi kalau aku nak azab engkau, tetap aku azab juga. Aku sebagai pemerintah yang mutlak. Tapi sebabkan engkau ni sebagai jalan atau cara menyampaikan apa hakikat daripada aku, insya-Allah akan aku beri juga keselamatan untuk engkau. Itulah. Ke-8. Seseorang itu hendaklah menerima apa yang berlaku. Hendaklah menerima apa yang berlaku. Apa yang ditakdirkan kepada kita, redha. Apa yang ditakdirkan kepada kita, aku redha. Baikkah, tak baikkah, aku terima dahulu. Ini takdir Allah. Ke atas dirinya. Ke atas diri kita lah. Sesudah mereka berusaha dan berikhtiar. Untungkah, rugikah? Kita dah berusaha dan juga berikhtiar. Kita dah berbuat, beramal dan beribadat. Habis pahala yang Allah Ta'ala cakap suruh beramal beribadat tu, itu sebagai jalan atau cara Allah SWT nak bagi fahamkan kita supaya kita berbuat amal dan ibadah. Bukannya satu perkara yang wajib kepada Allah Ta'ala nak bagi kita pahala. Jadi, ada satu kojo pula kita meletakkan Allah Ta'ala tu, kojo dia nak bagi pahala. Na'udzubillah min zalik. Sedangkan kita dijadikan harus sahaja. Kita fahamkan baik. Sedaya upayanya, seseorang itu hendaklah menerima apa yang berlaku ke atas dirinya sesudah mereka berusaha dan berikhtiar supaya upayanya, sedaya upayanya, di mana kejayaan dan sebaliknya adalah terserah kepada Allah SWT. Di sinilah letaknya qada dan qadar Allah. Macam mana nak faham? Fahamnya, aku berusaha dan berikhtiar. Usaha ikhtiar aku ini adalah aku serahkan kepada Allah.
Jadi maknanya bukan aku berusaha dan berikhtiar, aku serah kepada Allah. Tapi usaha ikhtiar ini datang daripada Allah. Maka aku serahkan kepada Allah. Nak beri kejayaan. Itu yang malam tadi, lepas kelas, satu hamba Allah bertanya. Saya dah bagi faham tentang pendirian saya. Kalau saya bercakap, nak memberi petunjuk saja. Ustaz, bagaimana Ustaz mengajar mendidik anak-anak boleh semua berjaya? Saya cakap dengan dia. Sebab persoalan ni dah selalu keluar. Saya cakap, kita menjaga urusan Allah SWT. Saya tahu dah, daripada riak muka dia. Pasal orang selalu akan bercakap terus terang. Ustaz, saya pun jaga juga urusan Allah SWT. Saya cakap, jaga urusan Allah SWT ni ada dua. Satu, zahirnya, nampak kelihatan kita berusaha dan berikhtiar, kita menjaga urusan Allah SWT. Apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul, kita jaga. Sebaliknya, menjaga urusan Allah Subhanahu Wa Taala ialah kita menjaga takdir Allah. Apa yang disyariatkan tu kita jaga. Bukan macam kita jaga amal kita semua, tidak. Makna aku redha. Tu dah redha tu. Redha atas ketentuan-ketetapan Allah. Seseorang yang ditimpa bala bencana. Seseorang yang ditimpa bala bencana. Tidak ada yang boleh menyelamatkannya. Kita hayati baik-baik dah berapa? Semua. Pendek katalah benda tu, semuanya hak Allah. Milik Allah. Kepunyaan Allah. Kalau disebut hak Allah, milik Allah, kepunyaan Allah, diri aku ni, hak Allah, milik Allah, kepunyaan Allah, itu kepercayaan, keyakinan aku di dalam hati ni, cubalah kita bayangkan terzahirnya. Siapa juga? Itulah. Apabila kita percaya, yakin, itulah iman. Apabila aku berpegang, itulah akidah. Seseorang yang ditimpa bala bencana, tidak ada yang boleh menyelamatkannya. Tak ada. Selain daripada Allah. Selain daripada Allah. Apa sebab? Allah Ta'ala yang menjadikan bala bencana tersebut. Allah Ta'ala menjadikan bala bencana tersebut. Namun begitu, apa yang berlaku kepada baginda Rasulullah SAW menjadi iktibar kepada kita, petunjuk kepada kita sebagai sifat makhluk yang dijadikan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila anak andanya wafat, baginda juga melelehkan air mata. Jadi itu sebagai tanda, itu sebabnya kita ini sebagai hamba, itu juga sebagai takdir, petunjuk kepada kita. Dan seseorang yang memperoleh kebaikan, tidak ada sesiapa yang boleh menghalang kebaikan tersebut. Tak ada siapa. Jadi, redalah, terimalah. Dan setiap rahmat yang dikurniakan Allah kepada seseorang, tidak ada siapa pun yang boleh menahannya. Habis. Seseorang yang dapat duduk malam ni, dalam majlis ilmu ni, tak ada satu orang pun yang boleh dapat menolak, menahan dan sebagainya. Itu hakikat. Sebenar-benarnya. Hakikat apa? Kembali kepada asal. Asal apa? Takdir kita daripada alam azali. Itulah hakikat. Kembali kepada asal. Asalnya kita ni apa? Daripada tak ada, diadakan. Siapa? Kita ni lah. Buktinya, kita ni, sekarang ni, tentang umur kita, tentang jodoh pertemuan kita, tentang rezeki kita, tentang dan sebagainya. Semua tu telah. Setiap saat benda tu bergerak. Itulah di dalam takdir Allah. Di dalam takdir Allah. Itu namanya nasib kita. Keberuntungan kita. Alhamdulillah. Dipanjangkan umur.
Dengan sebab apa Allah Ta'ala panjangkan umur? Kalau ikut mati yang mutlaknya, mungkin kita dah mati dulu dah. Tapi Allah Ta'ala panjangkan umur kita. Kenapa? Sebab kita banyak bermohon kepada dia. Meminta kepada dia panjang umur. Panjang umur. Kemudian Allah Ta'ala panjangkan umur kita, kita buat silaturahim. Contoh dalam majlis ilmu ni. Ini silaturahim. Jadi, apabila suka Allah Ta'ala tersebut, itu yang umur kita masih panjang. Apatah lagi kita buat sedekah. Sedekah. Itu semua silaturahim. Itu sebab panjang umur tu untuk nak buat silaturahim. InsyaAllah panjang umur. Baik. Kadar atau takdir. Kadar atau takdir. Ataupun di dalam pengetahuan Allah. Di dalam kesan daripada sifat ilmu dia. Semua perkara atau benda yang maujud di alam ini. Ya Allah. Semua yang maujud, semua yang ada di alam ini. Allazi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. Habis. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi dan ada di antara keduanya. Kadar dan kadar ialah semua perkara benda yang maujud di alam ini telah ditentukan, ditetapkan mengikut garisan yang dibuat oleh Allah. Yang dibuat oleh garis Allah Ta'ala. Di mana tempat kita nak memandang ni? Pandanglah muka anak-anak. Pandang muka suami. Pandang muka isteri. Pandanglah kedudukan kita. Pandang pekerjaan kita. Pandanglah muka anak cucu kita. Semua jiran tetangga. Seluruh alam. Seluruh alam. Semua ini di dalam kadar dan kadar Allah. Maknanya kesan atas perbuatan Allah. Makna di dalam pengetahuan Allah. Tak ada satu pun di luar. Kalau sikit ada keluar, ada termasuk 72 akidah yang terkeluar. Sebelum sesuatu itu berlaku. Sebelum sesuatu itu berlaku. Dan terjadi. Dan Allah telah mengetahui apa sahaja. Allah Ta'ala sudah mengetahui. Telah mengetahui apa sahaja yang akan berlaku. Makna di dalam pengetahuan Allah. Apa yang kita fahamkan? Aku ni adalah bekas daripada pengetahuan Allah. Di dalam fikiran aku sekarang, dalam hati aku sekarang, semuanya di dalam pengetahuan Allah. Tak ada terselindung satu pun daripada Allah. Itu sebab kalau dah kita tahu, hiduplah hati itu dengan berzikir kepada Allah. Allah, Allah, Allah. Tujuan apa? Jangan sampai kita terlupa tentang Allah. Itu sebabnya Rabi'atul Adawiyah, tak kala dia nak mati, orang pergi ziarah. Tuan, apakah Tuan tidak memohon kepada Allah SWT untuk dikurangkan kesakitan Tuan? Jadi itu berhidayah Allah. Dia pun berdoa, Ya Allah, Ya Tuhanku, tak kala aku hidup ini, hidupkanlah aku sentiasa mengingatimu. Dan tak kala aku mati, aku ingin bertemu denganmu. Siapa nama yang ada dalam 66 orang sekarang ni? Rabi'atul Adawiyah. Anak mati macam tu lah. Tak kala aku hidup ini, hidupkan aku mengingatimu. Dan tak kala aku mati, aku ingin bertemu denganmu. Tahulah kita hakikat hidup dia. Betul-betul lah. Itu sebab pengajaran yang diajar ni membawa kepada kita ingat kepada Allah. Pengajaran, pengetahuan ini adalah pengetahuan Allah. Allah Ta'ala bagi tahu kita supaya ingat kepada dia. Cuma dengan jalan pengetahuan, pelajaran tersebut. Itulah hakikat. Bukan dia turun bagi tahu zikir, bukan. Dengan pengetahuan. Sesuai dengan garisan yang telah ditetapkannya. Habis.
Mempercayai qada dan qadar Allah adalah salah satu daripada rukun-rukun akidah. Nak menjadi orang mukmin, orang beriman, tetap ada rukun. Rukun-rukun akidah, rukun-rukun kepercayaan, keyakinan. Kalau akidah tu kita bayangkan, kalau katakan sifat 20, daripada 1 sampai 20, maknanya 20 akidah. 20 akidah. 20 keyakinan yang nak diperpegang. Dan rukun-rukun iman. Rukun-rukun iman. Yang tidak percaya kepada qada dan qadar Allah adalah bermakna mereka itu telah keluar dari agama Allah, agama Islam. Keluar daripada rel Islam. Keluar. Kalau tak percaya kepada qada dan qadar Allah. Begitu sekali. Jadi kalau begitulah keadaannya, tentulah sekarang ni kita mengharap kepada Allah SWT agar dikurniakan kita tu iman dan amal. Iman dan amal, kepercayaan dan keyakinan serta beramal. Bangun tahajud malam. Tahajud malam. Bangun. Dalam sujud yang kedua tu, memintalah kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau yang mengurniakan kepadaku iman dan amal. Hakikatnya, dialah. Jadikanlah iman dan amal itu hidup di dalam penghidupanku. Hidup. Jadikanlah iman dan amal itu memimpin hidup dan penghidupanku. Jadikanlah iman dan amal itu kesudahan hidup dan penghidupanku. Untuk diri. Kalau untuk anak-anak, untuk suami, untuk itu yang disuruh bangun, berdoa lah. Ke-13, mempercayai qada dan takdir nasib kita. Apa keberuntungan kita mempercayai qada dan qadar? Itu maksud dia. Mempercayai qada dan qadar wajib ditanamkan dalam hati. Itu yang saya cakap mula tadi. Wajib ditanamkan di dalam hati. Soal bagaimana jalan atau cara nak menanamkan qada dan qadar dalam hati. Jalan atau caranya, kita bermunajat dengan Allah SWT, dikurniakan qada dan qadar ke dalam hati kita. Jadi, apabila tumbuh hati, aku percaya sekarang, yang aku belajar ini adalah anugerah Allah, kurnia Allah. Jadi, baru kita dapat faham, oh iya, itulah dia tumbuh pada hati itu. Itu yang semula tadi. Mempercayai qada dan takdir wajib ditanamkan dalam hati. Orang-orang Muslim, orang-orang Islam dan mukmin, dan orang-orang juga orang-orang yang beriman. Kalau mukminin dan mukminat, lelaki dan perempuan, bahawa setiap perkara yang berlaku dan terjadi ke atas diri seseorang itu, baik atau buruknya, adalah mengikut ilmu dan iradah Allah. Dia kata apa? Buruknya adalah mengikut ilmu, pengetahuan dan kehendak Allah. Kehendak Allah. Sebelum sesuatu perkara itu berlaku dan juga terjadi. Berlaku terjadi, itu kudrah Allah. Jadi apa dia punya kesimpulan perkataan situ? Iradah, kudrat, iradah serta ilmu Allah. Ini yang kita nampak, yang berlaku. Jadi kalau kita mengaji sifat ma'ani, baru kita nampak. Ini kesan-kesan sifat kudrah, sifat iradah, sifat ilmu. Kita ni sebagai bekas jadinya yang Allah Ta'ala jadikan. Jadi kalau nampak kita tu orang pandai, makna itulah juga takdir Allah.
itulah diharap-harap tak kala kita mati, kita berpegang pada hakikat yang sebenarnya. Hakikat sebenar apa? Kita kembali balik kepada yang asal. Allah Tuhanku. Kalau itulah berpegang, barulah pengakuan kita. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku naik saksi bahawa tiada Tuhan. Tiada tu, la tu, nafi tu, itu adalah sifat nafsiah tu, maujud dalam hati. Allah. Nafi. Baru kita menafikan. Tak ada lain dah melainkan Allah. Apa yang berlaku, inilah perbuatan Allah. Mempercayai qada dan takdir wajib ditanamkan dalam hati. Baik, seseorang yang ditimpa bala bencana tidak boleh menyesal. Tidak boleh menyesal. Bagaimana jalan atau cara yang kita tidak menyesal? Apabila kita memandang ini takdir Allah. Aku tak menyesal. Aku tak menyesal. Aku berkahwin dengan si Fulan. Aku tak menyesal. Apa yang berlaku sekarang dalam hidup dan penghidupan aku. Aku tak menyesal. Bagulah betul. Orang tanya, Ustaz, kalau ditakdirkan kita sembahyang 50 waktu sehari semalam, macam manalah agak kita ni nak berkojo, nak makan bagi anak dan bini? Cuba kita bayang perkataan yang menghampir kepada kufur tu. Allah Maha Bijaksana. Allah Maha Bijaksana. Kalau aku wajibkan kamu 50 waktu sehari semalam sembahyang, itu sebabnya dia kata, rezeki kamu, jodoh pertemuan kamu, hidup mati kamu, aku yang mentakdirkannya. Aku yang menyediakannya. Aku yang merahmatkannya. Maknanya, jangan ada keraguan tentang itu semua. Tapi kita tu ada keraguan. Ada keraguan. Nampak tak bacaan tersebut? Baru dikabarkan saja. Kemudian, mengharap pula. Barang siapa sembahyang 5 waktu semalam, akan mendapat ganjaran 50 waktu juga. 50 waktu juga. Tapi dalam masa yang sama, kalau ditakdirkan 50 waktu, kita pula menolak. Risau pula. Nampak? Orang macam manalah keadaan macam ni? Iman yang macam manalah keadaan macam ni? Adakah masih di dalam redha Allah ataupun di luar redha Allah? Seseorang yang ditimpa bala bencana tidak boleh menyesal. Tak boleh menyesal. Atau bersedih hati. Macam mana jalan atau cara yang ni? Kita memandang perbuatan bala bencana tersebut adalah perbuatan Allah. Perbuatan Allah. Kenapa Allah Ta'ala jadikan di depan saya? Kalau perkara berlaku di depan. Kenapa Allah Ta'ala jadikan kepada aku bala bencana tersebut? Tentu sekali Allah Ta'ala nak menguji aku. Tak beriman seseorang tu kalau aku tak uji, kata Allah Ta'ala. Itu sebabnya kalau dia nampak perkara ni, teruhilah dia tu akan tunduk dan juga akur. Kalau dia rasa macam tenang hati dia. Allah Ta'ala nak uji aku je ni. Baru ada sabar. Bukan sabar tu dibuat. Dia nampak sabar tersebut. Nampak jelas terang. Ini perbuatan Allah. Baru timbul. Atau merasa kecewa. Tak boleh. Kerana semua perkara itu adalah qada dan takdir Allah. Cakap bolehlah Ustaz. Kalau konon macam Palestin. Sama je. Kocik besar. Palestin kena besar. Kita di sini kena kocik. Kecilnya apa? Ada keinginan untuk kemasyhuran duniawi. Ada keinginan untuk kemasyhuran duniawi. Bahawasanya aku bermegah dengan kelebihan aku. Apabila Allah Ta'ala tarik akan kelebihan tersebut, mulalah kita tu melatah. Tarik kelebihan tu, itu namanya perang.
Dan jika dikurniakan nikmat, janganlah terlalu sangat bergembira sehingga lupa kepada Allah. Fahamlah kita sekarang. Buruk baik itu yang Allah Ta'ala takdirkan tu mengingatkan kita untuk ingat kepada Allah. Itu tujuannya pun. Itu tujuan Allah Ta'ala jadikan wama khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia itu melainkan beribadah kepada aku. Dia tak suruh lain, suruh ibadat tu. Ini orang tauhid. Ke-15. Sesuatu perkara yang dibenci, jangan dianggap perkara itu tidak baik. Sesuatu perkara yang dibenci, jangan dianggap perkara itu tidak baik. Apa sebab? Orang yang ada iman ni, dia hanya tertuju kepada Allah saja. Jadi Allah Ta'ala mentakdirkan tu ke atas diri mereka. Boleh jadi perkara yang dianggap tidak baik tadi adalah baik bagi diri mereka itu. Adalah baik. Begitu juga sebaliknya. Kerana baik dan buruk sesuatu perkara itu adalah di dalam ilmu Allah dan iradahnya. Mengikut qada dan takdir Allah. Mengikut qada dan takdir Allah. Nampaklah anak-anak jiran kita, saudara kita, menjadi penagih dadah. Tagih kepada dadah tu. Siapa yang menjadikannya? First kali kita mesti nampak ini perbuatan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tunjuk depan mata aku sekarang. Anak, sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita, saudara-saudara kita. Allah Ta'ala tunjukkan. Butakan mata orang lain. Tapi Allah Ta'ala tunjuk depan mata kita. Kenapa? Nak mengingatkan kita, inilah tanda kehendak Allah, kekuasaan Allah. Kalau betul kau beriman kepada aku, apa mesti kau kena buat dengan aku? Kau dah nampak ni, penagih dadah ni. Adakah engkau berdoa kepada aku untuk dikurniakan taufik dan hidayat kepada si fulan? Itu tanda engkau mengakui aku maha berkuasa menjadikan ni. Itulah orang mukmin. Allah Ta'ala mentakdirkan seorang itu baik atau buruk adalah di atas kebijaksanaan dan belas kasihan Allah. Atas kasih sayang dan juga di atas kasihan Allah yang bersifat hakim dan juga rahim. Hakim dan juga rahim. Atas kebijaksanaan dan juga kasih sayang Allah. Apa yang kita dapat sekarang ni, kan ni semua rahmat Allah. Itu pasal kita cakap Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Kita bersyukur kehadrat Allah Ta'ala. Dikurniakan kita tu rahmat dan nikmat. Kurniakan rahmat dan nikmat. Dengan rahmat dan nikmat itulah aku dapat mengatur hidup dan penghidupan aku dan anak-anak isteri aku, keluarga aku. Tapi itu semuanya nak kita sucikan pemandangan tersebut datang daripada aku. Aku didik anak aku begini sehingga dia berjaya. Aku bagi anak aku sekian hingga berjaya. Nak dinafikan itu, aku tu nak nafikan, nak hadirkan pada takdir Allah. Macam mana? Kecuali dengan ilmu ni. Kalau tidak, timbul kemuliaan diri, kebanggaan diri. Timbul. Aku mati senang dah. Harta aku semua dah bagi pada aku dah bagi hukum apa? Dah hukum faraid kepada anak-anak aku sekian-sekian semua. Senang. Dia lupa kepada Allah yang mentakdirkannya. Itu dikatakan bangga diri itu. Di mana seseorang itu wajib bersyukur. Seseorang itu wajib bersyukur. Bersyukur saja. Berterima kasih. Macam mana nak bersyukur? Itu yang kerap kali kita saya beritahu.
bersyukur dengan hati, bersyukur dengan lidah, bersyukur dengan perbuatan. Jadi hati dengan lidah tu, dengan perbuatan itu adalah terima kasih aku. Tanda terima kasih. Kepada siapa? Kepada hati kita tu yang percaya yakin tadi. Kepada takdir tadi. Pada waktu senang, bersabar. Di masa waktu susah, kena kata, iaitu dikatakan semasa waktu kita susah. Mana? Sakiratul fi sara, fi sabiratun, pada itu fit hara. Mana kata di dalam susah, di dalam senang. Bersyukur. Bersyukur dengan sebab susah. Allah Ta'ala beri peringatan kepada aku. Susah ni supaya aku berusaha, berikhtiar. Kalau aku dah perbuatan susah. Susah apa? Perbuatan maksiat yang aku buat. Itu susah. Kesannya tu. Jadi, kena kita berusaha berikhtiar, bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jalan dia. Jadi, insya-Allah. Setakat ini saja pada malam ini. Sampai ke 17. Ustaz, kita ada nak buka apa-apa soalan. pertanyaan? Ya. Silakan. Silakan. Silakan tuan-tuan dan puan-puan bertanya soalan. Jadi, sebelum nak bertanya tu, latih diri tu dulu. Latih apa? Ingat dahulu dalam hati kita tu. Apa yang terkilan. Itu sengaja. Bukan untuk kita, untuk semua orang ramai. Wallahu'alam. Baik, apa-apa pertanyaan? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya, Ya. ada saya satu hamba Allah tu, dia meniaga detox. Ya. Untuk detox untuk vaksin ni kan. Ya, ya. Tapi dalam dia meniaga tu dia kata vaksin sebab dia kata sebab vaksin ni menyebabkan banyak orang mati mengejut sekarang, macam-macam lah penyakit tu. Lepas tu dia kata kena detox, beli detox dia kata. Lepas tu kalau orang tak respon apa yang cakap tu, dia kata nanti dia kata tak takut ke mati sampai tak boleh mengucap. Dia kata tak sempat nak mengucap kalau mati mengejut. Saya tegurlah dia, saya kata benda ni berlaku memang dah Allah takdirkan. Dia kata kita vaksin ni dulu pun saya tak, dia kata kalau saya kata saya tak salahkan sesiapa yang jadinya suntik vaksin ni kan, sama ada pemerintah ke ataupun mufti-mufti yang mengeluarkan fatwa tu. Tapi dia kata mufti-mufti ni macam membunuh orang, menggalakkan vaksin. Lepas tu pemimpin pun dia macam nak bunuh orang lah, dia kata bunuh rakyat lah. Jadi dia tak setuju dengan kata-kata saya. Saya kata kita ni memang dah Allah takdirkan, macam mana pun kita nak tu pun tak boleh nak elak. Saya kata siapa yang dipilih untuk divaksin, siapa yang tak dipilih untuk divaksin. Tapi dia tak puas hati, dia tak bersetuju. Dia kata saya tak faham maksud dia. Tapi bila saya tengok dia kata tak vaksin, tak beli detox dia ni, dia kata nanti mati tak sempat nak mengucap. Lepas tu kita maknanya dia suruh kita belilah dia punya tu untuk menawarkan virus yang ada dalam vaksin yang disuntik tadi. Saya tanya, apa pandangan Ustaz kalau kata-kata dia tu dengan baik. Cuba. Jadi pertama sekali, apa yang saya faham daripada keterangan-keterangan yang saya sampaikan tadi. Apa yang saya faham? Kalau saya faham, maknanya itu yang saya dapat. Jadi yang saya faham, yang saya dapat ialah kita nak bercakap. Seperti mana yang saya katakan tadi. Bercakap daripada takdir Allah dah. Cerita tentang takdir Allah dah. Jangan cerita yang merapu-merapu ni. Jadi maknanya saya nak katakan di sini, iaitu yang saya dapat, yang saya faham, ialah kita ni bercakap tentang perkara yang hak sahaja. Yang ada kebenaran sahaja. Hak benar apa? Yang ada tersurat dalam hati kita.
yang tersurat, yang kebenaran dalam hati kita. Maknanya kepercayaan, keyakinan kita. Itu sahaja. Satu. Keduanya, apabila dah ada di dalam hati dan kepercayaan kita tu, pendek kata benda tersebut, apa yang berlaku tersebut, aku bercakap atas dasar takdir Allah. Takdir Allah. Jika inilah yang datang menguji aku. Sahabat tadi bercakap, itulah datang yang menguji aku tentang keimanan, keyakinan aku. Maka akan ku jawab mengikut kepercayaan, keyakinan aku. Sama ada dia terima atau tak terima. Hakikatnya Allah Ta'ala nak uji je. Apa kepercayaan, keyakinan dia? Itu saja. Jadi kesimpulannya apa? Jangan banyak cakap, nanti banyak salah. Kata Nabi, banyak salah, banyak dosa. Banyak dosa ke neraka. Jadi itulah. Kita banyak komen orang, kedubang, itu semua. Terlupa kepada takdir Allah. Itu yang kita risaukan. Jadi, walaupun saya tu katakan tak menjawab straight point apa yang berlaku di situ, tapi itulah yang saya nak sampaikan apa yang ni. Wallahualam. Baik. Ustaz, tidakkah bila dia kata secara yang dia kasih tu maknanya dia punya akidah dia tu dah apa ni Ustaz? Sebab dia kata kalau tak ni akan orang kata kena mati mengejut lah, maksudnya dia kata sebab kalau tak makan tok dia tu takut kena mati mengejut. Baik. Saya sambung sekali lagi. Apa yang berlaku tu sebenarnya peristiwa yang berlaku tu dengan sahabat ni, dengan puan ni, sebenarnya berlaku tu pada diri puan sendiri aja. Tak ada kena mengena dengan dia. Jadi maksud saya di sini, kita tidak pedulikan dia. Aku pedulikan kepercayaan, keyakinan aku. Terlupakan saja, habis. Jadi pada hakikat apa? Aku bersangka baik juga kepada dia. Seperti mana saya kata, ini adalah takdir Allah nak menguji aku. Itu saja. Jadi jangan kita meletakkan hukum itu hukum ni. Pasal macam mana kita nak meletakkan hukum kepada yang kata pemerintah yang betul mutlak. Dia 1001 macam. Dia boleh hadirkan di depan kita. Dia yang empunya perbuatan. Itu sebabnya dia benda tu makin berisi, makin merunduh. Iyalah. Tapi kita tetap juga berpegang, berjalan. Begitulah. Katakan orang-orang yang bersifat tawaduk, yang merendah diri. Dia tak mengata orang tu salah. Dia tak mengatakan itu apa akidah orang tu. Tak. Dia tak ada. Jadi mana kata dia sifat baik. Dapat tangkap? Faham Ustaz. Maknanya kita kata biarlah dia kita macam tu je. Macam tu. Kita kenapa yang dia punya tu aku pedulikan, aku nak jaga adalah akidah aku. Itu yang paling penting. Wallahu. Okey, terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Baik, ada apa pertanyaan lagi? Ada lagi soalan? Ada apa-apa lagi soalan? 2 minit, 3 minit lagi. Kita tak ada kuliah syak, Ustaz belum makan. Tak ada. Saya tu dia kalau dah dapat saya tu bercakap seperti ini, bak kata orang alim-alim, sampai kapan kita tahan juga. Itu makan-makannya. Allahu Akbar. Ya. Ada lagi tak soalan? Ada pertanyaan? Ambil kesempatan nak tanya Ustaz apa-apa pun boleh. Ustaz boleh jawab, insya-Allah. Lepas ni ada kelas lagi ke? Tak ada Ustaz, malam ni kuliah isyak kita dibatalkan. Okey. Iyalah. Tak apalah kalau kita terlajak sikit pun tak apa. Silakan jemaah kalau nak bertanya Ustaz. Ustaz macam tadi yang saya punya susun ayat tadi tu kita kena tukar kot Ustaz ya. Hubung guru dulu ya. Kalau Guru pada dulu. segi daripada segi itu pada segi
hakikat asalnya, Ha. ya, kena kata kita bermula daripada guru kita, kena kata aku hadiahkan Al-Fatihah ni kepada guruku dan juga kepada wasilah guruku dan sampailah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau orang berbuat, aku hadiahkan kepada baginda Rasulullah SAW dan kepada kepada tabi'in tabi'at dan juga kepada alim ulama dia sampailah kepada sekumpulan pun boleh juga, bukan tak boleh. Ayat tu kau kena betulkan. Cuma di dalam ni tadi dia ada dua jalan. Jadi di mana jalan yang betul-betul yang hak? Sebab kita ni jalan nak menuju kepada Allah Ta'ala. Jadi menurut orang hakikat tasawufnya, macam mana yang saya cakap? Begitulah. Bukan daripada atas ke bawah, tapi dia pandang daripada diri dia sampai ke atas. Wallah. Okay. Oh, maknanya daripada bawah sampai ke atas. Maknanya kita terbalikkan je lah ayat tu. Begitu. InsyaAllah Ustaz, kita betulkan. Aduh. Macam mana kita... saya ada soalan. Sila. Macam mana kita nak terangkan dekat orang yang dia cakap rezeki daripada Allah tapi usaha daripada kita. Macam mana kita nak terangkan tu? Sebab takut kalau kita salah terangkan nanti dia jadi salah pula kan. Itu kenyataan. Baik. Yang orang tu cakap. Dia beginilah. Seorang tu maksud dia seulang balik, seseorang bercakap. Dia kata apa? Rezeki tu daripada Allah, usaha tu daripada kita. Sekarang ni yang itu merupakan pemberitahuan. Pemberitahuan kepada kita. Jadi siapa yang memberitahu pada hakikatnya? Allah Ta'ala memberitahu kepada kita bahawasanya adalah sesuatu perkara yang kita tu hanya bergantung saja kepada Allah tanpa usaha. Jadi petunjuk sampai ada usaha kalau kamu nakkan ni. Itu saja. Kita nak baca sudut itu saja. Bukan nak baca sepulan. Tak. Jadi yang kita nak baca ni sekarang ni, kita nak baca ini adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi betul lah jawapannya. Betul lah yang kamu cakap. Mana kata kita ni memang rezeki daripada Allah Ta'ala. Kita kena berusaha dan berikhtiar. Tapi hakikat usaha dan ikhtiar kita tu memang datang daripada Allah Subhanahu Ta'ala. Kalau dia ingin penjelasan, baru dijelas. Itu saja. Itu pasalnya lama-kelamaan kita ni tak banyak cakap. Orang yang banyak cakap, kita yang nak melapis dia. Itu saja. Wallahualam. Baik. Ada apa pertanyaan? Baik Ustaz. Itulah sebab terkejut kan tiba-tiba kan. Tengah borak-borak tiba-tiba datang perkataan macam tu kan. So macam saya terfikir, saya senyap je lah. Tapi saya terfikir. Macam mana nak kena jawab ke tak nak. So last kali saya diam. Cuma kita benarkanlah. Benarlah tu kata betul lah. Kita ada usaha dan ikhtiar. Tapi usaha dan ikhtiar kita tu kita dah terbayang. Ini kurnia Allah. Kurnia Allah kepada aku untuk berusaha dan ikhtiar. Tapi kenapa sebulan ni bercakap dengan saya ada pula tentang tentang usaha dan ikhtiar. Ada sesuatu yang aku tidak berusaha dan berikhtiar. Jadi kena suruh buat usaha dan ikhtiar. Itulah dia makna dia membaca hidup dan penghidupan tu. Itu yang saya pernah cerita ke dengan semua mengatakan apa? Saya nak cerita saja untuk mengambil iktibar. Berlaku pada hidup dan penghidupan saya itu dalam katakan tahun 90-an dululah kata. Saya dah cerita belum ke tak tahu. Saya menghantar anak sekolah di Seksyen 10 Kota Damansara. Kalau orang dekat sini tahulah Seksyen 10 Kota Damansara. Jadi saya berpakai kereta kereta Proton Wajar dia. Wajar. Saya nak ceritakan dulu. Kemudian datanglah satu hamba Allah pakai motor, berhenti, dia ketuk tingkap. Dia kata, Tuan Haji, dia kata, saya ada katanya ada masalah. Saya cakap, ada apa-apa yang saya boleh tolong? Saya buka tingkap. Dia kata, saya tak boleh nak cakap luar kereta. Saya nak cakap dalam kereta.
Kita tengok cakap dalam kereta. Orang yang tak kenal, orang yang tak itu semua-semua nak bercakap dalam kereta. Agak-agaklah hukum adat ni boleh diterima ke? Saya cakap tak, sini masuk. Buka pintu, masuk. Duduk sebelah saya. Dia kata, Tuan Haji, saya ni dia kata, itu isteri saya dalam pantang sekarang. Tapi saya tak berduit. Jadi, saya nak pinjam duit dengan Tuan Haji RM100. Saya tak banyak cerita dah. Iyo ke tidak isi kau dalam pantang ke? Apa ke semua ke? Boleh. Saya buka box kereta tu. Saya kata ini duit yang saya dapat untuk mengajar malam tadi. RM100 dalam dia. Masa tu RM100. Jadi ini dia RM100. Tahun 90-an dulu. Ambil lah. Kemudian dia kata habis kalau saya ambil untuk Tuan Haji apa? Saya cakap insya-Allah malam ni kalau ada panjang umur murah rezeki kan adalah untuk saya tu. Kemudian dah habis tu dia pun meninggalkan pesan lagi. Dalam 1 minggu ni kalau Tuan Haji dah telefon saya katanya memang tak dapat. Pasal saya nak tukar nombor telefon. Jadi cubalah kita bayangkan satu hal lagi tak boleh hubung. Jadi apabila dia dah macam itu, cakap tak apa. Ambil lah. Ambil lah. Dia pun keluar pergi. Jadi pada hakikatnya, apa yang saya buat ketika itu? Dia takkan datang tanpa hidayah Allah. Tanpa petunjuk Allah. Jadi kita juga bukan menolak menafi kata kawan-kawan. Kalau jumpa tengah jalan nanti, kalau orang berhenti, jangan berhenti, jangan buka pintu, nanti tukar pakai pula apa macam-macam lah. Kita jalan kaki, dia ambil kereta kita jalan. Tapi kita tu boleh dengar. Tapi sab berlaku. Ambil lah, habis. Saya cuba juga nombor telefon tu. Memang tak berangkat, habis. 3 bulan lebih kurang di depan klinik Thompson. Klinik Thompson dekat Kota Damansara. Depan tu ada kedai minyak. Ada kedai Petronas. Dia ada baris-baris tu. Saya baris yang pertama, nombor 3 punya pam minyak tu. Dia nombor 3 ke belakang. Nampaklah berjalan jalan laju, lepas tu berlari anak. Pergi jumpa saya. Saya dah tak kenal dia dah. Pasal benda tu sekejap dia. Berlaku. Kemudian dia kata, Tuan Haji ingat saya tak? Saya cakap, manalah saya nak ingat. Sebabnya, korang semua ramai. Saya seorang. Seorang nak ingat yang ramai, saya cakap, susahlah. Tapi yang ramai nak ingat yang satu ni senanglah. Mula dipanggil Tuan Haji. Lepas tu boleh ubah dipanggil Ustaz. Panggil Ustaz. Kemudian, kata, saya ada pinjam duit dengan Ustaz dulu 3 bulan yang lampau, dia kata. RM100. Dekat mana? Dekat Kota Damansara. Kota Damansara maksud dalam kereta gini dan sebagainya. Dia pun cerita. Saya dah halalkan dah. Saya dah lupakan dah. Masa kamu keluar pun, itulah duit saya cakap saya nak tolong untuk isteri kamu. Itulah, dah habis lah. Saya cakap tak ada. Tak ada dah. Dia kata, tidak Tuan Haji. Saya pinjam, dia kata. Saya pinjam. Jadi kalau pinjam kena bayar, dia kata. Saya dah berjumpa sekarang. Jadi saya kena bayar dengan Tuan Haji. Dia kata, kalau dah macam tu, terima kasih je lah. Saya cakap, saya ambil duit RM1. Saya duduk diam berfikir. Apakah hikmahnya yang Allah Ta'ala bagi? Tapi yang pertama sekali yang saya nampak, orang yang terbaik Allah Ta'ala tunjukkan di depan saya. Mempunyai akhlak yang terbaik. Yang mana orang sangka tak baik, dialah rupanya orang yang paling baik. Nampak? Itu sebabnya orang, bukan makna apa tak, kita sentiasa nak bersangka baik dengan orang. Pasal balasan tu akan datang kemudian. InsyaAllah, banyaklah saya dah cerita contoh-contoh tu semua. Jadi kalau orang melalui dalam bab ini semua, tetap dugaan akan sampai. Dugaan. Tapi sama ada kita ragu kah, tak ragu kah? Adakah kita senyum sambut dia kah? Ataupun kita pun dalam keadaan takut kah? Dalam keadaan apakah, sombong kah itu kah? Bermacam-macam. Semua Allah Ta'ala nak tilik itu. Kalau kau boleh, okey, kau boleh naik. Tapi kalau kau tak boleh, kau akan turun juga. Ataupun kau tahap itu juga. Wallahualam. Baik. Ada apa-apa lagi? Tak turun 66 orang juga. Terasa lah Ustaz cerita ni rasa macam satu keseronokan, lepas tu satu pengajaran yang
saya rasa nak cerita macam mana, saya rasa macam seronok lah. Assalamualaikum Ustaz. Ya, ya. Assalamualaikum Ustaz. Mungkin soalan saya ni tak kenalah, tapi saya nak faham mazhab Syafi'i. Lepas tu mengikut aliran Asy'ariyah, kemudian Ya. lagi satu Al-Maturidiyah tu. Tapi Ya, Asy'ariyah tu selalu diberi faham. Yang Al-Maturidiyah tu tak ada orang jelaskan. Kalau ditanya orang akan sebut Asy'ariyah tu sahaja. Boleh tak Ustaz jelaskan sikit Ustaz? Terima kasih. Okey, sama-sama. Pasal dia nak penjelasan sikit saja. Saya jawab sikit jugalah. Baiklah. Sikit yang berkaitan. Tak apa. Al-Maturidiyah tu, mazhab tu tadi, dia itu di dalam itu Asy'ariyah tu, dia kata 13 sifat yang wajib diketahui. Mana kata yang dikatakan wujud, kidam, bakok, muhalafatul hawadis, qiyamu, ta'ala, bidamsi, wahdiyah, niat, qudrat, iradah, ilmu, samik, basar, hayat, kalam. Itulah 13 sifat. Kemudian dia tambah kepada 7 sifat. 7 sifat inilah yang dikatakan daripada mazhab Al-Maturidiyah. Pendek kata dikatakan iaitu kaunuhu qadiran, kaunuhu maridan. Pendek kata keadaan Allah Ta'ala berkuasa, dia kata. Keadaan Allah Ta'ala berkehendak. Ya. Itu dia katakan, mazhab tersebut. Kemudian bahas lagi. Sifat-sifat maknawiyah ini, sifat-sifat yang berdiri pada zat Allah Ta'ala. Apa sebab? Sifat-sifat ma'ani itu, yang kata 7 sifat tu, sifat-sifat yang berdiri pada zat Allah Ta'ala. Ada zat Allah Ta'ala, adalah sifat ma'ani. Jadi, apabila dikatakan itu sifat maknawiyah ni, itu dikatakan tadi dengan sebab sifat ma'ani. Tetapi dengan sifat maknawiyah ini yang berdiri juga pada zat Allah Ta'ala, tapi bersebab sifat ma'ani. Itu yang dibahaskan di dalam sifat tersebut. Itu sebabnya apabila kita itu percaya kepada Asy'ariyah, wajib percaya juga kepada Al-Maturidiyah. Itu ringkas. InsyaAllah panjang umur rezeki, kita ambil esok, kita ambil macam tu. Baik. Terima kasih Ustaz. Nanti tak sambung lagi Ustaz InsyaAllah. Okey. Kita tutup ke Ustaz, sian Ustaz dah 9.30 dah. Dia itulah tadi. Dia perkataan kesian batang itu itu bukan hidayah Allah lah. Sampai besok Ustaz kamu bercakap kan, kesian pula. Saya Ustaz cakap je Ustaz, kami dengar. Ya. Okey. Kalau mengaji agama ni, tujuannya aku nak kenal agama. Dan kita nak faham tentang agama. Kita nak yakin tentang agama. Jadi di antara guru yang mendidik saya, pak saudara saya sendiri, dia merupakan alim dan ulama. Alim ulama. Jadi nak jadikan satu cerita lah. Ni semua ada 64 orang. Saya pergi ke rumah dia, tidur satu kelambu dengan dia. Satu kelambu dengan pak saudara. Berceritalah tentang agama, tauhid. Ya. Saya tertidur. Dia bercerita. Dia tidur, berdengkur. Saya bercerita. Dia boleh sambung cerita saya, sambung ini. Begitulah keadaannya. Itulah ilmu tahqiq. Ya. Bukan makna dia kita tu nak mendapatkan ilmu tahqiq ni begitu sekali. Saya tidur, dia boleh sambung lagi. Dia tidur, saya boleh sambung lagi. Wallahu a'lam. Ya, baik. Ada apa-apa pertanyaan lagi? Menarik, suka dengar Ustaz punya cerita.
Sebab Itulah. rare tau tak jumpa cerita-cerita itu macam ni. Biasa. Itu apa, sama juga sama ada orang ni amanah dengan tak amanah yang saya ceritakan berhubung tentang orang minta carikan dalam bulan Ramadan kenduri, bulan Ramadan bagi ayam 6 ekor, bagi ayam 8 ekor. Itu semua betul. Betul. Sebenarnya Allah Ta'ala hidayahkan tu untuk nak bagi tahu semua kepada korang semua. Ya tak? Siapa yang kerja di jabatan kerajaan apa, macam mana dia boleh terperangkap kepada makan rasuah. Macam mana? Ya. Orang ni dia tak kenal pada sifat-sifat Nabi. Sifat sidik, sifat tabligh, sifat itu fatonah, sifat apa lagi? Sidik, tabligh, fatonah, apa lagi? Lupa. Maknanya dia tak kenal. Kalau dia kenal, dia itu takkan berbuat akan perkara tersebut. Jadi Allah Ta'ala bagi kepada saya tu hidayah tu, petunjuk tu untuk nak bagi tahu. Saya dah cerita ke? Dah kan? Banyak kali dah. Berhubung tentang bulan Ramadan. Saya ulang balik. Bulan Ramadan. Saya nak beli ayam. Jadi penjual ayam, dia kata, Ustaz, saya nak sedekah 6 ekor ayam. 6 ekor ayam. Dia kata. Jadi, tolong carikan Ustaz itu surau atau masjid yang nak buat kenduri pada bulan Ramadan. Dia kata. Cakap, insya-Allah boleh. Saya cakap. Jadi, dia sambung lagi sama ada tempat Ustaz sendiri ke atau tempat lain. Baik. Jadi, saya pun tanyalah dengan itu pihak surau saya. Kita ada buat kenduri bulan Ramadan tak pada tahun ni? Dia kata ada. Ada. Kenapa Ustaz? Ada orang nak bagi 6 ekor ayam. Saya tak sebut lagi. Dia kata, Ustaz nak bagi 6 ekor ayam ke? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ya, seseorang macam tu juga. Begitu ya. Jadi kadang itu. Cuba kita tengok yang pertama sekali. Sangka dia. Kalau saya nak kemasyhuran duniawi, saya kata orang yang bagi tadi tu, saya yang bagi. Saya dapat di nama terpuji. Ya tak? Kemasyhuran diri. Dipuji orang. Ustaz sifat pemurah. Bagus. Baik. Satu. Kedua, kalau saya ambil je ayam tersebut, boleh ke tak boleh? Boleh. Ya tak? Bukan bersolat. Bukan apa pun. Habis. Kemudian, tahulah tarikh dia dan sebagainya. Bagilah tahu kepada si penjual ayam. Sampai pada tarikh dia, saya pergi dah menuntut ayam. Kemudian dia kata, Ustaz, saya tambah 2 ekor ayam. Tambah 2 ekor ayam. Jadi 8 ekor ayam. Kalau 8 ekor ayam, janji dengan surau 6 ekor ayam. Orang ni pun tak tahu siapa dia yang itu apa tempat mana saya ambil ayam semua ni. Kalau saya sengulak 2 ekor ayam, janji 6 ekor, boleh ke tak boleh? Boleh. Nampak? Tapi dugaan Allah SWT nak menjadikan nampakkan maklumat dan sampaikan pada korang semua. Di mana sifat sidik tadi, sifat kebenaran tersebut, sidik, amanah tadi, tabligh, menyampaikan tadi, fatonah tadi, kita tengok dalam sifat-sifat tersebut. Itu sebabnya pengajaran Allah Ta'ala pada dewasa ini, dalam keadaan dewasa ini juga. Jadi kalau kita pun berkojo pun macam itulah juga. Macam itulah juga keadaannya. Ya. Jadi barulah kita tu selamat. Selamat apa? Mendapat keberuntungan mudah-mudahan. Ya. Dan di tempat kerja itu jugalah yang saya bagi tahu dengan kawan-kawan, sahabat-sahabat. Ya, kadang-kadang semua berkojo ni rasa macam bangga. Kojo dengan kerajaan lah. Ya tak? Kojo kerajaan. Mana kata kita dapat duit daripada coti yang tak berambil apa? Coti apa namanya? Allah hai. Kau kalau dah simpan 150 hari, kita akan dibagi gaji yang terakhir tu. Dah berapa duit? Dah dekat 10,000 lebih. Ya tak? Begitu. Tetapi saya cuba juga nasihatkan. Kita ni mana ada 8 jam penuh 100%. Kita sendirilah yang nak memeriksa perkara tersebut. Kurang 1 jam, tambahlah 1 jam.
Itu sebabnya kalau dah cukup 8 jam, aku kerja hari ini, tapi tanpa panskat, tulis borang cuti. Cuti, tapi aku bekerja. Nampak? Itu pasalnya bos-bos sendiri. Apalah yang Haji buat ni sebenarnya? Ya tak? Itu yang nak kita faham tu. Sebab apa? Nak dibayar hutang dengan majikan. Macam mana? Macam itulah jalan dia. Wallahualam. Jadi, saya rasa, saya dah sampai rasanya dah untuk nak undur diri. Ya, Kita kalau tutup, kita Ustaz. tengok ni, masih lagi keadaannya berapa persen ni yang Tak boleh biar jemaah ni Ustaz. Kalau tanya Ustaz sampai pergi besok kan. Mesti Ya. tutup majlis. Jadi, Alhamdulillah syukur pada Allah, kuliah Ya, maghrib insyaAllah. kita berjalan lancar dan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Apa yang Ustaz huraikan tadi, insyaAllah mudah-mudahan menjadi ilmu yang difahami. Moga semua ilmu yang Ustaz telah huraikan tadi itu menjadi ilmu yang boleh difahami dan menjadi ilmu yang barakah untuk diamalkan. Memahami ilmu malam ini juga adalah dengan izin Allah dan takdir Allah. Wallahualam. Kita tangguh pengajian kita ini, insyaAllah Ustaz. Kita jumpa lagi minggu depan. Dengan itu, terima kasih Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan. Terima kasih juga semua jemaah yang istiqamah duduk juga. Walaupun daripada pukul berapa tadi masih tetap Ustaz, Alhamdulillah. ya. Dengan itu saya mewakili Gubernur Iman, mohon maaf anda ada sebarang kekurangan dalam majlis kita ini. Sekalian baik itu daripada Allah dan yang kurang baik itu adalah daripada kelemahan diri kami sendiri. Dan saya mohon pada Ustaz untuk saya buat sedikit hebahan kuliah pada pagi besok. Kuliah subuh kita akan bersama yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Aziz bin Junuh dengan alunan Asma'ul Husna dan bacaan surah Yasin, doa dan daripada doa daripada kitab amalan yang dicintai Allah dan mengundang keajaiban rezeki, insya-Allah. Dengan itu bagi menutup majlis, mohon Ustaz bacakan doa penutup, tasbih kafarah dan soal as, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma adana likulli haulin la ilaha illallah wa likulli hammin wa ghammin masyaallah wa likulli ni'matin alhamdulillah wa likulli ridha'i wa sidatin askurulillah wa likulli ujubatin subhanallah wa likulli zambin astaghfirullah wa likulli musibatin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa likulli dikin hasbiyallah wa likulli qada'i wa qadarin tawakkalna 'ala Allah wa likulli ta'atin wa ma'siyatin la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Insya-Allah kita berjumpa pada masa waktu yang lain. Insya-Allah. Alhamdulillah. Jumpa lagi.